Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan hadirat sekalian, bersama saya, Saudara Muaz. Apakah tujuan kita berada di udara pada hari ini, Saudara Muaz? Tujuan kita adalah untuk mendengar sebuah forum yang bertajuk Keruntuhan Akhlak Kian Meruncing yang akan disampaikan oleh pelajar tingkatan 5 SMK Taman Semarak. Tanpa kita membuang masa, marilah kita bersama-sama mendengar dan melihat segmen bingkisan tajuk ini. Ayo! Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan satu kes pembunuhan melibatkan seorang remaja berusia 19 tahun. Lebih tidak terjangkau akal, namun itulah realiti yang berlaku pada tahun 2017. Kes kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah menggemparkan negara apabila tragedi yang meragut 23 nyawa penghuninya dibuktikan sebagai kes khianat oleh mahkamah. Cubaan 1, Cubaan 2, Cubaan 3, cubaan 4. ilmu amal bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Tutusan barokah buat para hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam keluarga Malaysia. Pada pagi yang mulia ini, kita bertemu di gelanggang Forum Remaja 2022 bagi membuka mata, akal dan fikiran untuk mendiskusikan tentang isu krisis keruntuhan akhlak remaja kian meruncing. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Muaz, nama diberi seamri bapa di hati. Dirinya saya sebagai pengerusi bersama-sama mengupas isu ini. Kurang manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan 3 orang ahli panel yang cantik dan tampan, apatah lagi mempunyai idea yang bakal mewarnai fokus kita pada hari ini. Sebelah kanan saya, Saudari Nur Erisha Aida binti Nur Azman, seorang murid yang bercita-cita tinggi untuk mencapai kejayaannya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Bagaimana perkembangan saudari sekarang? Buat masa sekarang ini, saya lebih menumpukan perhatian untuk peperiksaan SPM. Oh, tidak heranlah jika saudari sering kelihatan di pusat sebelum sekolah. Seterusnya, di sebelah kiri saya, Saudara Muhammad Firdaus bin Zaiful Zaman, seorang ketua pemimpin pelajar di SMK Taman Semarak. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tidak akan saya lupa, iaitu rakan sekelas saya sendiri, Saudari Amira Sabiha binti Andri Sofian, bagi bersama-sama menambah perancakan perbincangan kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Lemak menyedam ikan berisi, enak dimakan bersama nasi. Alhamdulillah Tuan Pengerusi, saya sihat lagi berisi. Itu dia serangkap pantun daripada Saudari Amira, sedikit sebanyak menarik aura dan perhatian kita. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kancah perbincangan ini dimulakan, saya ingin memberikan definisi bagi keruntuhan akhlak remaja. Keruntuhan akhlak meliputi rosaknya akhlak seseorang remaja apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama dan budaya masyarakat timur. Sebagai contoh, mereka melakukan seks bebas, penagihan dadah, lari-lari rumah, minum minuman keras, melepak dan melakukan jenayah seperti mencuri, merompak, merogol maupun membunuh. Manakala remaja menurut Kamus Dewan edisi keempat sudah mulai dewasa, sudah akil balik, sudah cukup umur untuk berkahwin. Menurut Kamus Zabah pula, seseorang individu yang melingkungi umurnya 12 hingga 21 tahun. Secara umumnya, keruntuhan akhlak ini tidak membawa sokongan maupun keuntungan pada sesebuah negara. Tanpa melengahkan masa, sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini, saya mempersilakan Saudari Aida untuk melontarkan pendapat tentang apakah punca keruntuhan akhlak ini. Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberikan saya peluang bagi mengutarakan pandangan mengenai isu. Keruntuhan akhlak remaja dapat dilihat dari pelbagai sudut. Faktor utama ialah kecuaian ibu bapa dalam membimbing anak-anak ke arah kecemerlangan hidup. Lazimnya, kebanyakan ibu bapa pada masa ini lebih bersikap materialistik sehingga gagal menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Malah, sebahagian besar ibu bapa yang berkedai pula akan meletakkan sandaran sepenuhnya kepada pengasuh. Oleh itu, kemerosotan dari segi asuhan,
pendidikan dan kurangnya masa ibu bapa bercakap, malah berbincang dan bersuah muka dengan anak-anak, menyebabkan anak-anak atau remaja itu membawa cara hidup sendiri tanpa pengawasan ibu bapa. Selain itu, keadaan hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis dan tidak teratur menambah tekanan kepada remaja, menyebabkan remaja memilih jalan penyelesaiannya dengan mengambil dadah, meminum arak dan sebagainya. Hadirin sekalian, faktor kedua ialah pengaruh rakan sebaya dan pengaruh di sekolah. Kawan yang baik boleh membimbing mereka kepada arah kebaikan. Namun, jika tersalah memilih kawan akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang negatif. Selain itu, sikap remaja yang terlalu mudah mempercayai orang lain, contohnya jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami, sudah pasti mereka akan mengikut apa jua yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Selain itu, remaja juga menghadapi tekanan kerana terpaksa menumpukan sepenuh perhatian dalam akademik dan harapan tinggi yang diletakkan oleh ibu bapa. Masalah ini acap kali wujud akibat pelajar itu sendiri dan sikap guru-guru yang kurang profesional dalam menangani masalah. Natijahnya, pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada permasalahan ini dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang kurang sihat seperti melepak, merempit, minum arak dan sebagainya. Demikianlah pendapat saya, Tuan Pengurusi. Terima kasih Saudari Aida. Ahli panel pertama ada mengatakan bahawa keruntuhan akhlak ini berpunca daripada kecuaian ibu bapa dalam menjalankan tanggungjawab dan pengaruh negatif rakan sebaya. Adakah Saudara Firdaus bersetuju dengan pandangan ini? Dan apakah pula faktor lain yang menyumbang ke arah keruntuhan akhlak ini? Apa pandangan saudara? Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya amat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh ahli panel pertama sebentar tadi. Pada pandangan saya, pengaruh persekitaran, luaran dan media massa juga boleh dikaitkan dengan punca berlakunya keruntuhan akhlak pada hari ini. Pengaruh seperti ini sentiasa membentuk perilaku para remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Pelbagai dorongan yang kurang sihat juga dihidangkan kepada para remaja menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini. Media massa juga turut menjadi penyumbang kepada berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini. Tidak semuanya apa yang dipaparkan dalam media massa itu memberikan kesan yang buruk. Namun, terdapat segelintir rancangan-rancangan dan program-program yang memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja yang berunsurkan hiburan semata-mata boleh merosakkan pemikiran para remaja. Umpamanya, corak pemakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Tidak kurang hebatnya juga peranan rancangan yang bercorak keganasan, kejam, juga boleh merosakkan pemikiran para remaja yang masih kemirau. Tambahan pula, pada usia remaja seperti ini, mereka sememangnya mempunyai perasaan ingin tahu, ingin mencuba dan ingin mengikut. Justru apa-apa sahaja perkara baru dan dianggap menarik akan mendorong mereka untuk melakukannya tanpa memikirkan kesan buruk baiknya. Apatah lagi tanpa pengawasan ibu bapa dan orang dewasa. Demikianlah pendapat saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudara Firdaus. Ahli panel kedua berpendapat bahawa faktor lain yang menyumbang ke arah keruntuhan akhlak ini ialah pengaruh persekitaran, luaran dan media massa. Ada segelintir program yang memaparkan budaya masyarakat barat yang kurang sopan, menyebabkan remaja pada masa kini terpengaruh dengan budaya tersebut. Saudari Amira, apakah pula kesan keruntuhan akhlak ini? Saya berpendapat bahawa keruntuhan akhlak ini bukan sahaja memberi dampak kepada individu itu sendiri, malahan kepada masyarakat serta pembangunan negara. Tuan Pengerusi dan para hadirin sekalian, saya akan membincangkan kesan keruntuhan akhlak kepada remaja itu sendiri dan masyarakat. Impak kepada remaja ialah hilangnya pegangan dan kepercayaan terhadap agama. Mereka tidak takut terhadap balasan yang akan diterima dan kemurkaan Allah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, remaja yang runtuh akhlaknya akan dipandang serong oleh masyarakat. Kemana saja serta apa yang dilakukan oleh remaja berkenaan akan sentiasa dicurigai dan wujudnya satu prasangka yang buruk terhadap mereka. Selain itu, wujudnya tekanan perasaan dan emosi yang tinggi dalam diri mereka. Emosi mereka menjadi tidak stabil dan pastinya kedamaian tidak ada dalam hati mereka.
Lebih parah lagi Tuan Pengerusi apabila menularnya pelbagai penyakit berjangkit seperti hepatitis B, AIDS dan HIV. Sebagai contoh, bagi pelajar yang terlibat dalam gejala dadah, lebih cenderung untuk mendapatkan penyakit seperti ini pada usia muda. Hadirin sekalian, kesan kepada masyarakat pula ialah masyarakat menjadi porak-poranda dan tidak bersatu padu. Kerana keruntuhan akhlak ini, masyarakat hilang punca dan pertimbangan. Selain itu, kadar jenayah dalam kalangan masyarakat juga meningkat, selaras dengan peningkatan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Remaja yang runtuh akhlaknya lebih cenderung untuk terlibat dalam perbuatan jenayah sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Kes-kes seperti pembunuhan dan pembuangan bayi, merompak dan sebagainya pasti akan berlaku dan menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan kebimbangan dan ketakutan. Natijahnya, keharmonian di negara kita tidak dapat diwujudkan. Setakat ini sahaja pandangan saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudari Amira. Menurut ahli panel ketiga, kesan keruntuhan akhlak ini terjadi kepada remaja itu sendiri yang menyebabkan mereka hilang kepercayaan agama dan penyebaran penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Kesan kepada masyarakat pula, meningkatnya kadar kes jenayah dan hilangnya perpaduan dalam masyarakat. Saudari Aida, apakah pula impaknya kepada negara? Terima kasih Tuan Pengerusi. Hadirin sekalian, tidak dapat dinafikan bahawa keruntuhan akhlak memberi kesan sangat besar kepada negara. Jatuh dan bangunnya sebuah negara itu bergantung pada akhlak generasi pada masa ini. Beberapa kesan yang ketara pasti akan wujud sama ada melibatkan kesan jangka panjang atau kesan jangka pendek. Contohnya, negara akan kehabisan pemimpin yang berwibawa untuk mentadbir negara generasi pada masa ini yang tidak mempunyai akhlak baik seperti yang diinginkan. Selain itu, keransakan pembangunan negara akan terbantul dan keadaan ekonomi negara juga sukar untuk berkembang kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak di dalam kalangan masyarakat. Hadirin sekalian, hal yang paling menakutkan sekali ialah kadar jenayah dalam negara juga turut meningkat sejajar dengan peningkatan gejala sosial dan keruntuhan akhlak. Kerajaan terpaksa menggunakan pembelajaran sangat besar untuk menguruskan remaja-remaja yang bermasalah ini. Contoh yang paling ketara ialah pembelajaran kerajaan dalam menguruskan penagih-penagih dadah di pusat-pusat terhenti dan pembelajaran kerajaan untuk membaik pulih kemudahan awam yang dirosakkan oleh perbuatan vandalisme. Selain itu, anasi luar juga akan mudah meresap masuk ke dalam negara kita seandainya generasi pada masa ini tidak tahu menjaga akhlak mereka. Mereka akan mudah dan cepat terpengaruh dengan budaya-budaya kuning dan juga budaya barat yang sentiasa ingin menghancurkan remaja Islam pada hari ini. Saya minta dijauhkanlah. Demikianlah pendapat saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudari Aida. Terang lagi bersulur bahawa keruntuhan akhlak ini memberikan impak yang besar dalam sesebuah negara. Perosotan ekonomi akan berlaku dan hilangnya pemimpin yang berwibawa dalam mentadbir negara menyebabkan anasir-anasir luar ini mudah memasuki negara. Apakah strategi atau langkah-langkah yang boleh dilaksanakan dalam menangani keruntuhan akhlak ini? Silakan Saudara Firdaus. Terima kasih Tuan Pengerusi. Langkah perdana yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan peranan ibu bapa. Bagaimana yang kita dapat lihat, kepribadian seorang remaja itu berkait rapat dengan proses pembesarannya pada zaman kanak-kanak. Oleh itu, sikap yang positif haruslah ditanam dalam jiwa mereka apabila mereka masih kecil lagi. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, sebagai ibu bapa, mereka haruslah bijak dalam mengimbangi tuntutan kebendaan dan kasih sayang kepada anak-anak. Mereka juga harus mencari ilmu untuk menyediakan diri bagi membentuk anak-anak ke arah yang lebih baik. Saya juga ingin menekankan di sini bahawa ibu bapa janganlah terlampau memberikan kebebasan dan memanjakan mereka. Hal ini kerana ramai remaja kita pada hari ini tidak mempunyai kesedaran sivik. Hal ini akan mengakibatkan mereka untuk terjebak dalam kancah yang boleh meruntuhkan akhlak mereka. Realitinya,
Remaja tidak akan terjebak dalam gejala-gejala negatif ini sekiranya mereka mempunyai iltizam dan kekuatan diri yang kental. Di samping itu, remaja juga haruslah sentiasa mendengar nasihat ibu bapa. Janganlah sesekali mengingkari ataupun melawan cakap mereka. Para remaja juga harus bijak dalam melakukan tindakan dan berhati-hati semasa melakukan tindakan. Jika ingin melakukan sesuatu yang baru, carilah landasan yang betul. Demikianlah pendapat saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudara Firdaus. Saudara Firdaus memberi pandangan yang begitu bernias dalam strategi untuk mengurangkan keruntuhan akhlak ini. Sekarang saya meminta Saudari Amira untuk mengupas lagi apakah cadangan yang boleh dilakukan. Silakan Saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ingin saya menyambung pendapat Saudara Firdaus mengenai langkah atau usaha untuk menangani masalah ini. Pertama sekali, pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu negatif ini. Pihak sekolah bertanggungjawab dalam mewujudkan satu sistem perundangan yang berkesan di sekolah. Sistem perundangan ini akan memberikan rasa gerun dalam diri pelajar, lantas memberikan latihan disiplin kepada mereka. Sebagai contoh, bagi pelajar yang suka ponteng sekolah atau merokok, wajarlah dikenakan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukan. Selain itu, pihak sekolah juga bertanggungjawab dalam menganjurkan kempen-kempen motivasi seperti dengan mengadakan ceramah serta mengadakan pameran tentang bahayanya aktiviti-aktiviti negatif ini pada diri masyarakat dan negara. Selain itu, pihak sekolah juga perlu membuat pantauan kepada aktiviti-aktiviti pelajar yang mencurigakan serta mengadakan kolaborasi dengan pihak PIBG dan masyarakat setempat untuk menangani permasalahan ini dengan jayanya. Hadirin sekalian, pihak kerajaan tidak kurang pentingnya dalam menangani permasalahan ini. Pihak kerajaan perlu membuat dasar baru kepada media massa. Media massa pula perlu menapis segala aksi-aksi negatif sebelum disiarkan di media sosial. Pihak kerajaan juga bertanggungjawab dalam mengadakan kempen-kempen motivasi untuk menyedarkan remaja untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Oleh itu, Tuan Pengerusi dan para hadirin sekalian, kita seharusnya berganding bahu dalam menangani masalah ini daripada bertambah teruk. Kata pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada merawat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Saudari Amira atas idea yang begitu bernas. Secara kesimpulannya, keruntuhan akhlak ini memberikan kesan dan impak yang begitu besar dalam sesebuah negara. Remaja merupakan aset utama dan perlu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara pada masa hadapan. Akhlak merupakan peribadi ataupun cermin diri kepada seseorang individu itu. Jika remaja ingin mempunyai akhlak yang buruk, maka buruklah perangainya yang menyebabkan kesan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Tanpa kerjasama, sokongan dan dokongan oleh semua pihak, permasalahan ini tidak akan berkurang. Sekian, terima kasih.